Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kita dalam pelajaran Jawi dan Khat untuk darjah 6, yang mana pada hari ini kita akan lihat pelajaran 5. Kita dah masuk pelajaran 5, perbandingan khat nasah, sulus dan raka'ah 1. Kita nak bandingkan khat nasah, khat sulus dan juga khat raka'ah. Hari ini kita akan belajar satu huruf saja, iaitu huruf alif. Kita nak tengok huruf alif saja, macam mana cara buat huruf alif untuk ketiga-tiga jenis khat ni. Okey, mari kita teruskan. (5.1) Darjah kecondongan kalam dan huruf. Kalam ni pen lah, pen khat tu. Tidak semua jenis khat mempunyai darjah kecondongan kalam yang sama. Darjah kecondongan dilihat pada keseluruhan bentuk huruf dalam ayat. Untuk pelajaran ini, kita fokuskan 3 jenis khat sahaja. Apa itu khat-khatnya? Mari kita cuba tengok. Okey, baik. Yang pertama khat nasah, yang kedua khat sulus dan yang ketiga khat raka'ah. Okey, kita tengok khat nasah. Ini ialah darjah kecondongan pen, iaitu 30 darjah. Nampak tak? Dia potong macam ni. Baik, seterusnya ini bukan pen, pen dah tak boleh dipotong, kita dah tak boleh jas. Ini digunakan buluh ataupun batang resam. Sebelum ni kita dah lihat kan bagaimana jenis-jenis kalam kan. Ni mungkin buluh, mungkin juga batang resam. Kemudian khat sulus sama juga dengan khat nasah, iaitu 30 darjah, dan berbeza sedikit dengan khat raka'ah, iaitu separuh daripada darjah kalam khat sulus dan juga khat nasah, iaitu 15 darjah. Kita cuba lihat info. Kecondongan mata kalam yang tidak betul mempengaruhi bentuk tulisan penulis. Sama ada tulisan menjadi salah atau penulis menjadi kekok. Jadi darjah kalam ni penting lah. Kita nak kena betul mengikut jenis khatnya. Okey, seterusnya mari kita lihat. Okay, 5.2 bentuk titik. Okay, ni jenis-jenis titik mengikut khat. Khat nasah dengan khat sulus lebih kurang lah. Ini 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Okay, khat sulus pun lebih kurang sama dengan khat nasah. Khat raka'ah lain. Okay, titiknya nampak tak, dia hanya lebih kurang separuh saja daripada titik khat sulus dan khat nasah. Kemudian titik 2-nya bercantum. Dia panjang macam ni, maksudnya 2 titik. Dan bila mana titiknya begini, maksudnya ialah 3 titik. Titik saja sudah membezakan jenis-jenis khat. Info, walaupun sekadar 1 titik, penulis tidak boleh menggunakan bentuk khat yang berbeza. Ini kerana bentuk titik boleh membezakan jenis khat. Ini kita dah nak pergi jauh lah ni. Dah nak tulis khat benar. Okey, baik. Seterusnya. 5.3 kepala huruf bertiang. Huruf apa yang ada tiang? Huruf alif dan huruf lam. Okey, ni khat nasah. Huruf alifnya begini. Kemudian khat sulus. Alif dan lamnya sama kepalanya begini. Dia ada conet sikit sini. Khat nasah lamnya ada juga, tapi dia tak tajam. Kalau khat sulus dia tajam. Raka'ah tak ada terus. Dia tidak ada. Dia lebih kurang macam huruf alif juga. Kepala huruf lam dengan kepala huruf alif ni sama. Ini huruf-huruf yang bertiang. Ada 2 saja kan. Iaitu huruf alif dan huruf lam. Okay, info. Hanya alif dan lam khat sulus yang boleh diubah ketinggiannya mengikut kesesuaian. Ini cerita khat sulus lah. Khat sulus. Okey, baik. Seterusnya kita nak lihat bagaimanakah kaedah menulis huruf alif saja. Kita nak tengok hari ni huruf alif saja. Okay, jom kita cuba tengok.
cara menulis khat. Okey, yang pertama ini ialah khat nasah. Cara menulis khat nasah. Okey, perhatikan betul-betul. Kita tengok darjah kecondongan pen khatnya. Okey, dia akan ukur menggunakan titik dahulu. Huruf diukur dengan menggunakan titik. Jadi huruf alif ni ada 5 titik. Ada 5 titik. Okey, jadi itu ialah ketinggiannya. Kan di situ ada tulis untuk huruf alif tingginya adalah sebanyak 5 titik. Okey, kita teruskan lagi. Tengok betul-betul. Okey, dituliskan nombor titik. Okey. Walaupun tadi dia ada sebut darjah pen khat itu ialah 50 darjah, tapi tidaklah semestinya kita kena ikut betul-betul darjah tu. Mungkin pada huruf-huruf yang lain, mungkin pada huruf-huruf yang lain. Okey, baik. Beginilah bentuk huruf alif bagi khat nasah. Dia tidak tegak, bahkan ia condong sedikit. Ia condong sedikit. Okay, kita tengok. Okay, kalau dibuat kotak, begitulah rupa huruf alif. Nampak tak dia condong? Nak menunjukkan lagi kecondongannya tu, diletakkan tanda bulat di tepi tu. Jadi jelasnya bahawa huruf alif untuk khat nasah adalah sedikit condong ke kiri. Betul lagi ni tidak tegak sepenuhnya. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan khat sulus. Terusnya ialah khat sulus. Okay, perhatikan betul-betul khat sulus ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tiang. Kalau 7 tiang, maafkan saya, 7 titik. Kalau khat nasah tadi ada 5 titik, khat sulus ada 7 titik. Okay, tengok bagaimanakah kaedah penulisan huruf alif untuk khat sulus. Panjang, panjang. Kemudian dia juga kalau kita tengok betul-betul tidak terlalu tegak, dia condong sedikit. Dia condong sedikit juga, lebih kurang macam huruf alif khat nasah. Cuma khat sulus ni dia lebih tegak sedikit. Dia lebih tegak sedikit. Kemudian dia beritahu sudut permulaan kepala alif 70 darjah. 70 darjah. Mana dia ditulis di situ 70 darjah. Kemudian tengok kepala huruf alif untuk khat sulus. Kalau khat nasah, dia tak ada kepala yang macam ni. Yang ini dia tak ada. Kalau khat sulus, dia ada. Okey, baik. Tengok berapakah titiknya. Tadi kita kira 7 kan? Betul tak 7? Diberitahu tinggi huruf alif secara umum ada 7 hingga 8 titik, namun alif boleh berubah mengikut keadaan penulisan. Ini adalah kelebihan khat sulus. Dia boleh berubah-ubah mengikut kesesuaian. Maksudnya kalau kita nak, kita akan sesuaikan dengan besar kertas lukisan tu. Kalau kita nak tulis ataupun bentuk ataupun kaligrafi macam mana yang kita nak bagaikan. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat had raka'ah. Ini adalah huruf alif untuk had raka'ah. Jadi perhatikan betul-betul bagaimanakah kaedahnya. Okay, kalau tadi huruf khat nasah ada 5 titik, kemudian khat sulus
ada 7 ataupun 8 titik. Had rakaah dia pendek sahaja huruf alifnya, iaitu sekitar 3 titik sahaja. Okay, cuba kita tengok 1 titik, 2 titik dan 3 titik sahaja. Itulah had rakaah. Had rakaah ini ialah had yang digunakan oleh guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah untuk mengajar, kerana hadnya ringkas. Kerana hadnya ringkas dan boleh ditulis dengan laju. Boleh ditulis dengan. Selalunya guru-guru dia akan guna had rakaah ni untuk mengajar. Mengajar iaitu menulis. Ketika menulis di papan hitam, menulis nota dan sebagainya, mereka akan gunakan had rakaah. Kerana had rakaah ni laju. Kalau kita tengok tadi titiknya pun, titik had rakaah tadi pun bersambung-bersambung saja. Kalau 2 dia sambung saja kan. Okey, baik, inilah had rakaah. Okey, baik. Kita dah tengok ketiga-tiga jenis had untuk huruf alif, dan saya harap kamu kenal huruf alif untuk had nasah, had sulus dan juga had rakaah. Okey, seterusnya kita nak tengok baik, seterusnya latihan 1. Salin nota dalam kitab Jawi pada muka surat 27 dan 28. Okey, kamu salin saja hari ini. Ada info pun salin juga. Dua muka surat tu sikit je sebenarnya, tak banyak pun. Jadi kita tak ada apa-apa soalan, kita cuma salin nota saja hari ini. Dan saya harap kamu dapat buat dan hantar pada saya untuk disemak. Seterusnya, jangan lupa tuliskan nama kamu di ruangan komen ataupun ulasan sebagai bukti yang kamu telah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lain kali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.